Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhir bil nisyan bi nurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadin ma wasi'a Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhir bil nisyan bi nurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadin ma wasi'a Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un wa la yadurru ma'a ismihi syai'un. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah inayah bantuan Allah dapat sama-sama kita bangkit subuh, sembahyang subuh berjamaah, berwirid cara Fatihah. Tadi wirid itu cara Fatihah. Almarhum Datuk Paduka Syekh Tuan Guru Fatihah Ahli Majlis Fatwa Kerajaan Kedah, dari Perak. Guru saya 5 tahun mengaji dengan Fatih. Itu amalan dia setiap pagi. Kemudian sambung pula pengajian kitab pagi ni, ngaji tentang ilmu tauhid. Ada orang dia tak bangkit begini, tak bangkit. Sebab tu bila kita boleh bangkit saja, kita sebut Alhamdulillah. Kemah lagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang boleh main majlis buka tembang. Ayah imam kita pagi ni buat panjang sikit ustaz, lama fikir-fikir. Kalau hak tak bangkit begini, dia tak bagi alhamdulillah, dia bagi innalillah, pindah alamat dia bagi. Tu. Mana pagi ni kita boleh main ni, maksudnya apa dia? Allah panjangkan umur untuk berbuat bakti kepadanya, untuk teruskan buat amal kebajikan, mencari redha Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada pengajian kita pada pagi ini, siapakah itu Allah Subhanahu wa taala yang kita bicara dalam ilmu tauhid. Kemudian dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka pada muka surat 3. 135 di Cina. 1 2 3 4 tu bahasa Siam. Wahid isnan salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah tis'ah asyara ihda asyar isnata asyar salasata asyar arba'ata asyar arba'ata asyar khamsata asyar sittata asyar samaniyata asyar tis'ata asyar isyruna ihda wa asyrun 21 daripada bawah. Cek kira-kira sampai dekat kalimah. Dan makna asyhadu, a'na yakni, aku kendaki, yakni ia kendaki, makna pengertian. Dan makna dan pengertian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu engkau ketahui, engkau belajar, cari ilmu. Itu maksudnya. Sampai kita tahu yang kita kata asyhadu anna, aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tu maksudnya apa dia? Cari ilmu. Dan kita tahu yang kata kita tu kita bukan mabuk,
Bukan kita mamu, tak. Memang kita tahu apa hak kita kata tu. Tu. Dan makna pengertian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca bari dia lagu tu. Rasulullah mudhaf wa mudhafun ilaih. Engkau ketahui dan engkau mengiktiqadkan. Bila kita tahu, kita pun berpegang di hati kita. Itu makna iktiqad. Aqadah makna simpulan. Aqidatun, aqidah ahli sunnah wal jamaah makna mengiktiqad di hati kita, kita pegang di hati kita. Dan kita tahu, kita mengaji ilmu tauhid, kemudian kita pegang di hati kita. Tak cukup dengan itu saja, ada satu lagi kata Syekh Dr. Fatani, dia kata dan engkau tasdikkan. Apa makna tasdik? Engkau percaya dengan benar hak kita pegang tu. Mai siapa cerita pun kita tak pakai dah orang lain. Hak kita mengaji saat ini, kemudian kita pegang di hati kita, kemudian kita percaya. Siapa pun cerita, kita tak percaya dah. Makna ilmu tauhid ni sama dengan fiqh dah. Dia ada beza di mana? Kena bawa sendiri. Lepas daripada kita yakin tu, kita kena bawa sendiri. Fiqh dia boleh lagi. Mazhab ni tauhid tak boleh. Dia panggil apa dia? Dia kena tetap, dia kena yakin. Tu. Mai satu ajaran ayah pin. Kita tak percaya dengan ayah pin. Yang ikut bukan main koman, hebat balik. Luar negara, mengaji negara Arab pun ada. Artis terkenal pun ada. Bukan koman hak ikut tu. Dia bukan soal koman, tak koman. Dia tiga benda ni tak ada. Yang pertama, iaitu dipanggil ketahui, ilmu. Yang kedua dipanggil i'tiqad. Yang ketiga dipanggil percaya. Maknanya orang yang ikut ayah pin ni, mereka percaya dengan ayah pin. Dia tauhid tak boleh lagu. Dia kena tasdik. Apa makna tasdik? Membenarkan yang kata Muhammad bin Abdullah itu, berbangsa Arab itu, mak dia nama Aminah binti Wahab itu, Rasul dan juga Nabi. Apa itu Nabi? Naba'a makna berita, Nabiyun pembawa berita. Apa makna Rasul? Utusan Allah Ta'ala. Begitu. Mai siapa cerita pun, orang lain kalau bukan Muhammad bin Abdullah, kita cek balik latar belakangnya. Siapakah dia? Bukan. Kalau Muhammad bin Abdullah, hak pagi ni kita akan mengaji nama dia satu persatu. Dan engkau sebutkan dengan lidah, bukan kata percaya saja, sebutkan dah tu yang pagi-pagi kita sebut tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah dalam muncak kita baca tahiyat akhir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Al-Fatani, orang Islam ni 5 kali kok mana boleh sebut. Orang Islam ni kok mana pun 5 kali dia sebut kalau dia sembahyang. Tapi kalau orang yang bukan Islam, la ni wajib dia sebut la ilaha illallah. La ni. Tapi oleh kerana tak ada orang dakwah dia pun tak tahu, orang pun tak sebut kat dia. Maka menjadi tanggungjawab pendakwah pergi cerita. Cerita lagu mana? Secara yang lemah lembut tanpa paksaan. Kita semua dakwah dengan akhlak, dakwah dengan bukan dalam masjid saja. Cerita yang kata Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, bila nak pergi ikut dia. Lidah kita ni sama dengan apa yang kita buat. Yakini apa yang kita kata, Muhammad itu pesuruh Allah. Dan engkau percayakan bahawa penghulu kami dan Nabi kami Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, bangsanya Quraisy. Tu kata tu. Boleh ingat nama Nabi Muhammad keturunan sampai teratur kiamat. Kita habis kuat pun tak ingat pun bin Abdullah kita tahu. Muhammad bin Abdullah Tok Wan dia tak ingat lah Ustaz. Tak ingat. Kalau boleh ingat Nabi Khidir punya nama, lagi alhamdulillah. Bulyan Ibnul Mulkan, Ibnu Falih, Ibnu Syalih, Ibnu Akhfasha, Ibnu Syam, Ibnu Nuh. 7 keturunan. Rupanya dia turun daripada Nabi Nuh. Sekali lagi ustaz, kok ustaz sekali sebut betul-betul tak ingat kok sekali lagi. Bulyan Ibnu Mulkan, Ibnu Falih, Ibnu Syalih, Ibnu Akhfasha, Ibnu Syam, Ibnu Nuh. Kena ingat tu kalau kita ada ilmu perubatan Islam, nama tu duk
Kita bertabaruk. Apa nama tabaruk? Tumpah berkat. Berkat bukan daripada Nabi Mulian, bukan daripada Nabi Khidir, tapi Allah lalu kat dia. Macam kita mengaji dengan satu orang, Allah Ta'ala campak ilmu kat dia. Memang dia tu bukan pemilik hakiki, akan tetapi sebab laluan, tabaruk dia pergi. Boleh ingat nama Nabi Khidir? Tak ingat Ustaz. Tok Wan saya pun saya keliru main kan Yusuf. Tok Wan dia sendiri pun dia keliru. Dia nak ingat Tok Wan orang. Ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu tengok. Paling kurang 4. Sebab tu satu orang ni dia kena ingat keturunan dia. Dia mai daripada mana punca dia tu. Petani ke, petang esok ke, Indonesia ke, Jawa ke, Banjar ke, dia kena tahu keturunan dia tu sendiri. Dan dia kena sayang dengan keturunan dia. Sebab tu dia jangan lupa dalam doa dia, wa alal wali ajdadina wali jaddatina, bagi tuan-tuan kami, bagi tok nenek belah perempuan kami. Tu lagu tu. Nabi Muhammad mai daripada keturunan bangsa Quraisy, dan nama satu persatu itu Syekh Dr. Fadhil ni sebut sampai Abdul Manaf. Ada lagi Qusay apa tak ada lagi, panjang lagi. Tapi pandangan kita pagi ni tang tu cukup dulu. Bangsanya Quraisy itu hamba Allah dan Rasulnya Allah, disuruh kepada sekalian makhlukat, disuruh kepada sekalian yang kena dicipta oleh Allah Ta'ala. Semua makhluk, semua dapat rahmat. Manusia, pokok, kayu, tumbuhan, semua dapat rahmat. Yang kata Nabi Muhammad ni, itu berlaku Isra' dan Mi'raj. Kerana langit cemburu dengan dunia, dengan bumi, Nabi Muhammad bukan setakat duduk, bukan setakat hidup, rahmat mencurah-curah datang ke bumi. Dengan sebab Allah Ta'ala bagi satu tubuh yang mulia, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Quraisy. Maka berlaku Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad jejak letak ke langit. Bau langit rasa puas hati. Hikmah hak paling besar sekali sembahyang. Tapi ada cerita di sebalik diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Ta'ala kurniakan lagu tu, berkat dari dia. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Ada satu benda pada diri Nabi dan Rasul dipanggil ajizah. Ajizah ni makna orang nak buat tak boleh. Mu'jizat. Benda hak kata ajizah ni nama dia mu'jizat. Benda tu tak ada pada orang lain. Ada pada Nabi Rasul pilihan Allah. Tu. Nabi Muhammad ni peluh dia lebih wangi pada kasturi. Di bukit saya ni minyak wangi kasturi yang saya pakai kasturi. Ni nama dia kasturi. Tapi peluh Nabi Muhammad ni lebih wangi daripada kasturi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, waktu kamu sedang tidur di rumahku ni, Ummu Sulaim anak bin Malik, mak dia, ada pembantu dia ramai, mai panggil Nabi ni, mai tolong baca doa, buat tahlil, buat satu doa untuk keluarga, untuk barakah keluarga. Tu style orang yang yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil dia Nabi pi sembahyang sunat apa dulu? Nabi pi rehat sat, dia ada waktu istirahah, waktu antara zuhur tu. Nak masuk zuhur, Nabi rehat sat, sehingga keluar peluh Nabi. Ummu Sulaim mak Sayyidina Anas bin Malik ni sapu. Bila dia sapu, dia angkat-angkat dia pun lebih wangi daripada minyak yang ada di depan kita pagi ni. Minyak kasturi itu lebih wangi pada tu lagi, peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Peluh kita ni bos kerak, hebat lagu mana pun kita. Lagu mana bos kerak. Tu lawan Nabi Muhammad bukan main. Ni peluh tu. Tak ada orang boleh buat. Itu mukjizat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najis tak ada kesan di atas dunia ni. Tu diri Nabi kita. Bukan manusia biasa macam kita. Ustaz Adi tak apalah. Yang hitam manis pandang tak jemu. Hitam. Sebab hitam tu ada dua jenis. Yang pertama hitam manis, yang kedua hitam asam. Jadi hitam manis tu nampak manis lah. Tapi hitam tetap hitam.
Nabi Muhammad tak. Kulitnya putih merah, bangsanya dipilih pula dalam ramai-ramai orang ni, dipilih pula satu bangsa Quraisy nama dia, bangsawan. Bukan mai pada ulu bakai terenang malau apa, bukan. Bukan mai daripada tempat lekeh-lekeh. Ni Mekah ni yang duk jaga kunci Kaabah ni keturunan tu. Mai tak jumpa Nabi Ibrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Abina Ibrahim wa makana minal muslimin. Keturunan tu mulia. Ni hak nak mai korban, sampai keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita nak buat korban ni, dan baru perbuatan ni pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim ke atas anaknya Nabi Ismail. Nabi Muhammad turun atas situ. Maka bangsa Quraisy itu sendiri bangsa yang mulia. Kemudian dia kata, hamba Allah dan Rasulnya disuruh kepada sekalian makhluk. Dia tempat lahir dia di mana? Tasik Kelubuk ke mana? Pala Patah ke mana? Tempat lahir Nabi Muhammad di mana? Beri perinci cerita dia. Dia kata diperanakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni, tempat lahir dia di Mekah, nama tempat dia. Itu tempat lahir dia. Tempat lahir Nabi kita di Mekah. Jadi bumi Mekah ni satu bumi yang asal kering kontak. Bumi Mekah ni asal dia kering kontak, tak ada apa. Tapi hari ni dan selepas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan selepas daripada Ismail dia buat kaki dia lagu tu sehingga keluar air Zam-Zam, maka bumi Mekah tak akan kering sampai hari kiamat. Walaupun berlaku COVID-19 sekalipun, dia tetap akan ada orang duduk di Mekah tu. Orang belah balik kata apa? COVID-19 dia kata. Supaya mani leting. Mani leting tu mani sungguh-sungguh. Kalau hitam dia panggil apa? Hitam berkelik dia kata. Bu ustaz tu hitam berkelik, apa dia? Kereta dia. Ingat dia. Kereta dia hitam berkelik, dia pergi. Manusia takkan putus bumi Mekah itu. Bumi yang barakah disebut dalam Quran masabatan linnas. Masabatan linnas makna daripada bumi yang menggamit-gamit jiwa manusia. Mai. Sampai kiamat. Tu kata bumi Mekah tu. Tak ada tempat hak lagu tu. Hak kata Mekah ni. Almarhum Tok Haji Saleh Musa ni, Tok kita ni, Allah yarham ni, dia mengaji di Mekah. Dia duduk di bumi tu sendiri, dia boleh cerita hak mana tempat tu, hak mana tempat ni, dia boleh cerita. Supaya saya tanya Hayu Ashir, Hayu Sabah di Mesir, saya boleh cerita pagi ni sebab saya pernah duduk di tempat tu 3 tahun. Di bumi Mesir tu saya pernah duduk 3 tahun. Saya boleh cerita. Tok Arab ni panggil lagu mana, Tok Arab tu panggil lagu mana, Syekh mana nak mengaji Quran, siapa dia, Dr. Ahmad Mahmud, kita boleh cerita semua tu pasal kita biasa duduk di situ. Jadi kita ni hak tak biasa duduk ni kena rasa sekali nak pergi hati kita. Aku ni nak pergi ke Mekah. Nak pergi mana? Nak pergi Mekah, bukan Mekah. Mekah si Sarawak lah. Bunyi nak sama. Mekah yang tu. Hak ni Mekah. Makkatul Mukarramah. Kemudian Nabi Muhammad ni buat apa kerja dia? Apakah dia punya profession Nabi Muhammad ni? Apa kerja dia? Apa kerjaya dia? Maka dia kata di sini diperanakkan di Mekah, dibangkitkan pesuruh di Mekah. Dibangkit makna diutuskan. Itu profession dia. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dia punya profession tak jauh. Rasul Nabi, dua-dua Rasul Nabi, tapi pengembala kambing, dua-dua pengembala kambing. Itu profession tak jauh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu ya Nabi Musa? Nabi Allah Taala tak tahu ke? Ya Allah Taala tanya tu? Dah. Allah Taala nak bagi tahu, di tangan kamu tu kamu kena ikhtiar buat. Asaya dia kata. Apa makna asaya? Tongkatku. Apa tujuannya? Aku kait daun-daun ni, aku bagi binatang ternakan kami aku makan. Sebab tu bila Nabi Muhammad turun daripada langit tu, nak turun saja jumpa Nabi Musa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Musa ni
dia ada job depa tak apa nak jauh, lebih kuat. Dia bagi tahu pada, ya Rasulullah, minta kurang lagi lah. Daripada 50 sembahyang sehari semalam ni, minta kurang lagi lah. Tu yang ditinggal 5. Tu pun tak ramai yang firman. Hak komplain banyak. 5 pahala sama dengan 50. Tu jasa Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja sikit, gaji sama pada asal. Tu. Kalau 50 lah sehari semalam dengan Tok Imam tak sembahyang. Habis kuat dia buat 25. Tok Imam sembahyang berapa dah? Saya 25. Kaki komplain tak ambil Jumaat 3. Bayangkan. Maka profession mereka ni nak sama. Dari sudut kerjaya buat dia, Nabi Muhammad pernah belah kambing. Jadi belah kambing ni hikmah besar. Tok-tok guru pun dia belah kambing. Saya mengaji pondok Patih 5 tahun, Patih Keruh dia belah kambing. Orang tanya tok guru pasal apa belah kambing? Dia kata kalau belah kambing pun teruk, nak belah orang lagi teruk dah. Tak, kambing pangai dia macam mana? Kambing ni pangai dia lagu mana? Kita buat benda hak tak apa nak elok, hak kita tanam sayur, dia tak kacau. Dia tak kacau. Sayur hak makan dengan ulat semua dia tak kacau. Daun cabai kita ni, cabai merah dia elok lah. Daun dia tu, dia pergi balas daun tu makan, pergi rosak pokok. Cabai dia takkan, dia pun cerdik, dia kata cabai pedih. Dia tak makan cabai, dia makan daun. Kita marah dia, lagi dia buat. Kita marah dia, kita duk maki dia. Kambing ni, dia lagi buat. Tu perangai kambing. Kalau perangai kambing pun lagu tu susah, macam mana nak ajak orang ni? Environment, suasana ni macam mana nak ajak orang nak kembali kepada Islam ni macam mana? Oh, ustaz pun kena mengaji ya. Mengaji kitab Sirah Nabawiyah ni paling kurang 13 kitab. Kata guru saya Dr. Rabi'atul Adawiyah, mengaji dalam metodologi dakwah UKM. Paling kurang 13. Ramai orang silap menafsir sirah. Dikatakan Nabi Nuh dakwah, Nabi Nuh hidup 950 tahun. Kata Dr. Rabi'atul Adawiyah, dakwah sahaja sebanyak 950 tahun. Umur dia lebih pada tu lagi. Tu kena mengaji yang tu. Kena berguru dengan orang yang mengajar di universiti. Tak jumpa ilmu hak lagu tu kecuali kena masuk dalam universiti benda tu. Dakwah saja 950 tahun, hak berjaya ikut berapa orang ya? Kalau sehari ataupun setahun boleh seorang, makna 950. Ni dah dia dapat 70 orang lebih ya ikut dia. Atau kata dakwah ni. Allah Ta'ala tak tanya pun ramai mana orang ikut orang. Tapi Allah Ta'ala tanya hang buat tak kerja tu. Itulah diutuskan Nabi SAW untuk bawa risalah Islam milik Allah Ta'ala. Muhammad Majazi, Allah hakiki. Pemilik Allah Muhammad Majazi. Kemudian dia kata, kemudian berpindah ia baginda Nabi SAW ke Madinah dan wafat ia di Madinah. Nabi pun hijrah. Tak berjaya. Bukan senang nak ajak orang. Ramai orang cuba buka pondok dalam kampung dia, tapi tak jadi pondok. Tak jadi. Lah kali buat tanam dusun durian ni. Tapi berapa ramai orang hak luar main buka pondok dalam kampung kita. Jadi orang sanjung, orang bagi kereta free, orang bagi bini free, semua orang bagi semua. Orang luar main buka di tempat kita ni. Nabi Muhammad, dia punya cara teknik dakwah pun lagu tu. Bila dia buat dia tempat dia tak jadi, dia pun pindah ke Madinah. Alhamdulillah, berkat kesabaran. Berkat kesabaran Nabi SAW, akhirnya Islam berkembang. Maka dia pun bina kerajaan Madinah. Kemudian dia buat masjid. Tu pun ada ujian. Bila Nabi buka masjid Madinah, Abdullah bin Ubay ibn Salul buka masjid Tiram supaya pecah belah ujian. Tapi tak apalah, rasa tu dah kuat dah kemah dah kukuh dah berbanding waktu di Mekah dulu. Waktu di Mekah ni dengan pok-pok nakan pun tak mau ni.
Bukan duk pergi curi harta benda bawa makan. Bukan apa. Duk mai ajak mai ikut Islam dah. Bukan buat tak tahanan dengan keluarga apa dah. Dahsyat ujian Nabi kita. Kemudian dia pindah ke Madinah dan meninggal ia Nabi SAW di satu bumi, nama dia bumi Madinah, nama lama dia Yathrib. Itu nama lama dia. Nabi Muhammad bubuh nama Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya sampai hari ini. Sampai ke hari ini kalau kita pergi Madinah, Allah ni kalau kita pergi, kita rasa lain macam tenang Madinah. Kita sampai Madinah buat malam. Sampai Masjid Nabawi, tengok bumbung tak ada masjid. Tak ada bumbung. Esok kita main pagi lepas subuh, kena teh apa dengan Tok Arab apa? Tok Arab kita Arab tak boleh cakap, tapi Arab Madinah boleh cakap Melayu tu yang pelik tu. Kita Arab tak boleh cakap, dia boleh cakap dengan kita minum teh. Kita tak boleh juga nak apa jawapan. Kita kata ramai kok belah kok diam dia. Dia boleh cakap Melayu kat kita apa? Kita tengok lagu di atas. Bila masa dia buat pasal bumbung semalam aku sampai tak ada. Kan masjid tu Madinah dia punya tu bumbung dia lagu tu buka tutup teknologi dia lagi. Kita perak pula mai pada ulu. Duk cerita orang dia canggih ke mana? Mana ada masjid belah kita lagu tu? Belah Selangor ayat engkau sendiri pun kita cembara dah. Kejap ada, kejap tiada. Terus cakap Selangor tu, asal orang Pulau Pinang. Kejap ada, kejap tiada dia kata. Masjid Shah Alam, Masjid Negeri tu. Bukit sembahyang. Kan nak jimat air, tarik buh. Main dengan kaki wah-wah buah air lagu tu pun dia dekat bawah situ. Kan? Dia tolak main 7 kali basuh muka saya. Jadi cerita dia apa dia? Cerita dia bumi yang bandar yang bercahaya sampai hari ini. Adanya satu jasad Nabi SAW, kemudian ada jasad Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada jasad Umar Ibn Al-Khattab, Osman bin Affan. Satu hari nanti, satu masa nanti akan ada satu lagi jasad, iaitulah jasad Nabi Isa yang akan dimakamkan bersebelahan dan berdekatan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu benda nak mai ke depan. Nabi Isa pun dia akan mati juga, kemudian akan dikafankan, dikebumikan di bumi Madinah. Nabi Muhammad, Nabi Isa pun duduk di situ juga. Kita yakin akidah kita. Kemudian dia kata, dikuburkan padanya Madinah. Bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam benar ia pada tiap-tiap barang yang dikhabarnya, lagi kepercayaan Allah Taala atasnya, titahnya daripada syuruh dan tegahnya, dan atas segala asrarnya, atas segala rahsia-rahsianya Allah. Ada benda Allah Taala tak suruh cerita. Apa sebab Nabi Muhammad kahwin lebih pada 4 orang? Tak payah cerita yang tu. Tak payah ada cerita. Itu keistimewaan bagi para Nabi dan Rasul. Umat setakat 4. Dia setakat 4. Kalau tak boleh berlaku adil, fawahidah, maka 1. Tak payah cerita yang tu. Ni dia duk tanya Allah pasal Nabi Muhammad kahwin lebih pada bumi. Awak hang kahwin apa? Aku kahwin seorang. Pasal Nabi Muhammad kahwin pada, tak duk tanya tu rahsia. Dia cuma kelebihan pada diri Nabi. Tang kahwin bukan main kelang kabut nak ikut sunnah Nabi. Kalau aku tak buat tu tak buat, lain dah ustaz. Kalau sunnah hak menikah lebih pun tak buat. Hang sembahyang sunat pun tak buat, hang duk cerah-cerah sunnah tu pun. Sunnah banyak lagi. Kita balik rumah duk pergi cerita madu, tak ada nak cerita madu banyak, pinggang pecah 4 pinggang. Tak ada nak cerita. Bawa cerita pasal madu, aku nak buat balik madu. Bini kita ni pam 4 biji pinggan dah pecah. Kita kata hang dengar elok-elok dulu, bukan madu original, madu tualang. Kita kata, hang cakap elok-elok, nasib baik tak masuk 5. Bini pun cengih sama naik dengan laki juga. Laki juga duk ajak orang tu. Yang kata pongah ni. Bini ni belajar taekwondo. Tadi pinggang biru. Laki mengaji silat gayung pusaka Tok Majid pun tak habis. Duk duk kena cantas dia. Laki panas baran. Bila
Cari soh cili tak jumpa nak makan KFC. Pintu peti ais di masak. Pam, balas pintu peti ais. Mak ngah dia kata 3 kali dah Cina mai tukar. 3 kali dah peti ais tu. Lah kali peti ais tu kat luar tu. Pasal apa? Pasal dia boleh rosak. Tu. Lepas tu pasal apa dia tak buat dah sebab tu. Mak ngah boh sebiji tak ingat dah pun. Mak ngah tali pinggang biru. Tu. Jadi cerita dia apa dia? Cerita sunnah Nabi Muhammad ni banyak. Siapa nak berkat hidup banyak ikut sunnah Nabi. Pakai minyak wangi, bersugi, simpang rambut panjang ni. Ni simpang rambut panjang, bayang tak? Rambut simpan panjang, pakai serban bercelak, semua Nabi. Lagi banyak kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lagi berkatlah hidup satu orang tu. Tu. Nak berkat banyak ikut sunnah Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada benda hak rahsia, benda hak tak rahsia ada pada diri Nabi. Ada benda yang hikmah. Nabi Muhammad sembahyang zuhur 2 rakaat sebab lupa. Hikmah kalau Nabi tak berlaku lagu tu, kita tak tahu lagu mana nak buat sembahyang kalau tak cukup ni. Ni sembahyang Isyak tahiyat awal tak duduk pun dia boleh duduk balik ni. Ada satu tempat sembahyang Isyak, Tok Imam tak duduk tahiyat awal. Tok Imam bangkit. Kawan belakang kata subhanallah. Kawan belakang. Tok Imam duduk balik, hak belakang pun duduk. Jadi hak mana sah, semua tak sah. Pasal hak tu sunat, dia tak reti nak beza hak mana sunat, hak mana rukun, hak mana disuruh tambah, hak mana makruh, hak mana harus. Dia tak tahu benda-benda lagu tu. Dia pergi duduk balik. Tu. Kalau tak berlaku benda-benda hikmah pada diri Nabi ni, kita pun tak tahu lagu mana nak buat lagu tu. Tok Khotib baca khutbah. Tok Khotib baca khutbah. Khutbah pula dia bukan penceramah. Penceramah ni hang tutup kitab pun dia boleh bercakap. Bila buka kitab tak bunyi pula dah kitab tu, pasal dia nama dia penceramah. Hak kaki baca kitab tok guru ni tutup kitab tak boleh nak. Tak boleh nak cakap, tapi boleh hurai dalam kitab. Buka kemas lagi ada. Buka kitab dia boleh hurai kemas. Pasal memang dia bahagian tok guru. Ni penceramah. Hak ni dia penceramah pun bukan, tok guru pun bukan. Suruh baca khutbah, dia baca lama. Dan pelajar-pelajar universiti diminta masuk ke dalam paku lantai masing-masing. Paku lantai, ingat paku payung. Bila dia baca pula, tek ni pula angin kuat. Ni nak pegang pula ni. Nak pegang apa? Ni. Tongkat belah kiri bukan belah kanan. Ustaz mangkuk ayam pegang belah kanan. Ustaz ngaji fiqh betul belah kiri. Dia pegang lagu tu pula dengan tek pula. Duk main lagu tu baca-baca Allah tang mana dah. Duk tang mana lama. Jadi sah tak Jumaat dia hari tu? Jawabnya sah kalau cukup rukun dan syarat. Lama tak lama tu tak kira, dia tak ada masalah. Dia bukan buat benda yang mencederakan supaya kita tak ingat surah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abid. Apa dia tu? Tak cakap tapi garu kepala tahu duk cari tak jumpa lakon di nukung tu. Dia duk lama lagu tu. Hak belakang ni pula haram tak erti apa. Kul huwallah dia tak pernah mengapai. Kul huwallah dia ni duk cari, tak ada seorang pun boleh tegur. Lama ambil tapi rukun syarat sah mayat tu sah tak? Sah. Tu cerita dah. Hukum fiqh dia lagu tu. Jangan kita bertengkar. Yang menjadi perbincangan ulama fiqh apabila bertukar imam. Maka jumhur ulama Syafi'i kata iaitu hukum dia kurang afdal sahaja, bukan tak sah. Malam Jumaat kita tukar imam lain, kita baca khutbah, kemudian orang lain naik tu imam, dia kurang afdal. Habis yang afdal pahala lebih banyak macam mana? Siapa baca khutbah dia lah jadi tu imam. Tu bicara. Jadi hikmah hak berlaku semua ni, apa saja covid ke apa semua hak berlaku, termasuklah apa yang asrar rahsia pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada cerita dia, ada kelebihan dia, ada benda hak nak berlaku lepas pada ni. Tu. Bisa tengok tak imam kena penampak. Selalu makan gaji ni makan penampak.
Di Mekah, di Kuala Lumpur masuk TV. Tok Imam baca, satu orang India main tampang Tok Imam. Apa nak buat dengan sembahyang tu? Kalau tak berlaku lagu tu, kita pun tak tahu nak buat. Maka lepas pada tu jakim pun semua, mau dok cek, mau dok ejah pun semua, majlis agama, mesyuarat panggil cerik pandai agama, lagu mana nak buat, jawabnya hukum sembahyang Jumaat. Lepas pada tu kalau berlaku lagu tu, maka hendaklah diteruskan sembahyang. Tu hak dok belakang kita tak mau dok nangoi-nangoi cangkoriangnya dok dah. Cok kerianya main TikTok belakang tak mau. Hak reti sikit. Lagu mana? Tok Imam hak ni dia settle masalah dengan orang hak berlaku buat masalah dengan dia, hak belakang naik atas terus sembahyang Jumaat. Jangan putih sembahyang Jumaat tu. Jangan bagi putih sembahyang Jumaat tu. Lepas berlaku baru boleh bincang, tak berlaku macam mana nak bincang? Semua rahsia-rahsia. Apatah lagi pembawa agama yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada benar rahsia-rahsia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata pada kita, lagi Nabi Muhammad ni dia tak bohong, dia tak sembunyi ilmu. Dia cerita semua. Lagi menyampaikan segala barang yang disuruh sampaikan kepada segala umatnya. Kemudian kita tangguh dulu tang sini, dan wajib kita benarkan dia, dan wajib kita percayakan dia. Dan tu elok dah. Dia lanjut sangat pun tak apa nak cantik. Dia nampak muka ustaz supaya pek ngah. Jadi nampak roti canai lah pek ngah pun. Jadi kita tangguh tang tu dulu insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kekurangan, kelemahan, kesilapan tafsir itu adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا بهدايتك إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه. Ya Allah, sesungguhnya kami simpan taruh kepadamu apa jua yang kami pelajari pada pagi ini. Kembalikanlah ia kepada kami sewaktu kami berhajat kepadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas sekalian ahli keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan atas sekaliannya sahabat Nabi ajma'in, keseluruhannya. Berilah rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.